Apa khabar YouTube? Meh kita cerita pasal sprocket. Semalam saya tukar sprocket belakang kepada 34 daripada standard kepada 34. Jadi ada tak dalam Facebook saya ada orang tanya apa tu sprocket, dia tak apa tahu. Baiklah, untuk apa ni, information lah, sebagai information semua. Pada yang dah expert pasal sprocket tu tak apalah, boleh skip kan. Tapi siapa yang masih tak berapa faham mengenai sprocket ni, saya nak buat explanation sikit-sikit lah ya. Ni sprocket hadapan, ni sprocket belakang sprocket belakang. Standard Avatar sprocket hadapan 14 gigi. Dan standard belakang untuk Avatar ialah, ni saya dah tukar, jadi ada tulis di sini. Standard belakang ialah 37 gigi Malas nak buka ni, tangan kotor ni. 37 gigi. Kalau boleh nampak 37 gigi. Nombor 428 ni ialah saiz rantai Saiz rantai 428 ni. Tegang ni rantai ni. Kedai semalam dia adjust tegang. Jadi mungkin saya nak kena betulkan balik Tak cantik ni kalau tegang sangat ni. Nanti rantai boleh buka tegang sangat Ni tak apa reti orang ni adjust rantai. Apprentice apa? Dia kena ada slack sikit dan tapi kan tegang sangat Ini silap ni. Kalau buat sini cepat rosak rantai. Okey, apa pun saya akan adjust rantai. Nanti saya akan loosen skru ni dan kita adjust di sini lah. Kita akan kedepankan sedikit rantai ni, tayar belakang. Okey, itu masalah lain lah. Sprocket ni final gear ratio. Kita tak kira motor apa, motor asalkan motor tu menggunakan rantai, dia akan menggunakan sprocket. Ya, ratio. Jadi kalau ratio depan 14, belakang katalah nak mudah depan 14, belakang katalah 28. Jadi kali 2. Maknanya 2 pusingan sprocket depan baru 1 pusingan tayar. Okey. Jadi kalau sprocket belakang 37, kita bahagi je lah 37 bahagi dengan 14. Jadi kita akan dapat lebih pada 2 pusingan yang hadapan kepada 1 pusingan di belakang. Jadi macam inilah. Kalau lebih banyak pusingan di hadapan, lebih perlahan motosikal tu dari segi sebagai revolution yang sama. Lebih kurang pusingan depan, lebih banyak, lebih laju motosikal tu boleh pergi untuk revolution yang pertama, yang untuk motosikal tu. Jadi sekiranya kita dapati yang motosikal kita ni macam masih ada kuasa, masih ada kuasa, apa yang kita perlu buat, kita perlu sama ada naikkan sprocket hadapan ni kepada daripada 14, naikkan mungkin 1-2 gigi kepada 16 ataupun 15, bergantung pada saiz muat dalam ni, ataupun kita turunkan saiz sprocket belakang daripada yang saya buat daripada 37, saya turunkan kepada 34. Okey, ada rakan yang kata kita boleh ambil 28 belakang. Pada saya mungkin betul apa yang dia cakap tu untuk kegunaan dia. Jadi kita perlu tahu yang sprocket size ni bergantung kepada banyak faktor. Satu faktor yang kita nak gunakan motosikal tu. Sekiranya kita banyak gunakan motosikal ni sebagai off-road, jadi off-road ni kita tak perlu top end, tak perlu high speed. Jadi lebih elok kita letakkan sprocket belakang yang besar. Jadi kita ada banyak torque. Jadi kita kalau kita sangkut di slot, di laluan-laluan yang tidak berturap, kita akan dapat lebih torque. Jadi sekiranya kalau kita tengok motosikal scrambler, sprocket belakang ni selalu besar kerana dia nak high torque daripada motosikal tu, tetapi dia tak ada perlukan high speed. Okey, jadi lagi satu kegunaannya, kalau kita lebih kepada highway, long distance, kita nak lebih kelajuan dan penjipatan minyak. Jadi kita kecilkan belakang ni ataupun kita besarkan depan. Jadi kita nak ratio yang katakan lebih banyak batuan kita dapat dari segi
setiap revolution motosikal tu. Satu lagi kita perlu ingat, bukan semua ratio sprocket ni sesuai untuk semua orang. Satu dari segi kegunaan yang macam saya cakap tadi, kalau off-road ke, on-road ke, long distance. Lagi satu, mengikut berat badan rider. Jadi tak perlu tanya saya lah, berat saya 200 kg, besar mana sprocket saya kan. Jadi kita kena sesuaikan diri dulu. Kita kena gunakan sprocket standard, kalau boleh sprocket standard. Jadi kalau kita dapat info dari rakan-rakan yang mungkin menggunakan motor yang sama dan pada condition yang sama, kita boleh ikut dia. Mungkin dia dah berpengalaman, mungkin dia kata sprocket belakang sekian-sekian saiz untuk dia gunakan dan kalau kegunaan kita tu lebih kurang sama macam kegunaan dia dan berat kita pun lebih kurang sama dengan berat dia, kita boleh ikut. Tapi sekiranya kegunaan kita tu lain dan berat kita lain, mungkin kita perlu tahu barang-barang. Jadi dari segi situ kita mungkin terpaksa gunakan sprocket size yang berbeza. Jadi tak ada betul ataupun salah sprocket size ni. Yang betulnya ialah sprocket size perlu untuk kegunaan kita. Jadi tapi rakan-rakan boleh bagi pendapat tu bagus, mungkin apa yang kegunaan dia tu lebih kurang sama dengan kegunaan kita. Dan berat badan dia pun mungkin sama dan barang-barang dia pun mungkin sama. Pada saya, total weight saya gunakan termasuk dengan berat badan saya. Berat badan saya 70 kg dan barang-barang yang saya akan letakkan mungkin dalam 20 kg. Jadi motosikal ni saya akan bawa 90 kg. Saya khaskan motor ni untuk adventure touring solo. Jadi saya tidak perlu bawa pembonceng. Jadi itu dah kurangkan berat. Jadi mungkin sprocket saya yang belah belakang ataupun depan ni kita boleh ubah lagi untuk dapatkan batuan yang lebih cantik. Next step saya, apa yang saya akan buat, kerana saya baru tukar sprocket belakang, jadi saya rasa next step saya akan tukarkan sprocket depan daripada 14 mungkin naik ke 16 dan tengok macam mana kalau 16 depan, belakang 34 membadai, kira okey lah. Lagi satu kita kena tengok juga naik bukit. Kalau tempat kita tu banyak bukit, jadi hati-hati lah pasal bila naik bukit tu susah. Kita mungkin kena menggunakan gear yang banyak, kena buat selection. Ni ada rakan kita di Kota Kinabalu. Siapa nama dia? Roto M, Kota Kinabalu. Saya minta cuba di Kimanis Puncak. Kimanis ke Puncak, jalan ke Keningau. Naik bukit tu. Itu bukit yang tempat anti-gravity tu. Gravity terbalik tu. Cuba naik motor adventure ni dan tengok macam mana performance dia untuk naik bukit dan bagi tahu lah sprocket size berapa. Itu interesting lah. Saya tidak berkesempatan ke sana, tapi pernah naik dengan Chris 110. Masalah jugalah ya, ada video saya di Kimanis ke Puncak. Untuk buka sprocket ni kita perlukan impact drive. Kita perlukan impact drive untuk buka ini. Saya ada impact drive, tapi kadang-kadang kerja-kerja macam ni saya lebih suka hantar di kedai. Kerana sprocket depan paling mudah tukar. Kita perlu buka 2 skru, kita longgarkan rantai ni, kita tarikkan rantai ke tayar ke depan, dia longgar. Jadi kita boleh buka sprocket ni, kita keluarkan, masuk sprocket baru, kita ikatkan balik skru ni. Jadi sprocket depan paling mudah lah untuk ditukar. Dan skru untuk membuka access cover sprocket depan yang hanya ada 2 skru satu di sini, satu di sini 2 skru di sini Ini dia. Kita perlu buka cover ni dan macam ni lah. Kita buka, mudah sangat lah. Nanti saya akan tutup balik lah. Lebihkan begini. Jadi itu saja. Jadi saya akan tutupkan betul-betul lah. Jadi nak buka dia, kita akan buka skru sini dan skru sini menggunakan spanner nombor 8. Saya gunakan T-handle nombor 8 lah, paling mudah. T-handle nombor 8 dan kita bukakan sprocket. Jadi ini mudah untuk motosikal ni dan kita boleh buka. Ni mungkin nombor 12 kan. Tapi bagi saya cakap lah, kita kena gunakan impact. Kalau kita tak ada impact, janganlah buka benda ni. Pasal dia sangat ketat dan
cara dia letak situ tak ada ruang untuk kita memegang. Jadi elok hantar di kedai saja untuk buat ni. Saya pernah buka pasang untuk EX5 kerana saya ada impact drive untuk buat motosikal. Tapi saya tak galakkan lah untuk orang yang tidak ada impact drive untuk buka sprocket ni. Nanti akan mengundang masalah lebih pada kebaikan. Baiklah YouTube, itu saja saya nak cerita pasal sprocket ni. Yang penting sprocket ni kita kena gunakan ikut kesesuaian kita, ya. Dan kita memerlukan masa untuk adjust sprocket saya betul. Tetapi kalau kita ada rakan-rakan yang telah mencuba dan penggunaan dia lebih kurang kegunaan kita, kita boleh ikut. Boleh ikut. Tak sesuai, tukarlah balik, tak ada masalah. Sprocket belakang dalam RM15 termasuk pasang. Sprocket depan pun berapa ringgit je. Set rantai ni selalunya dalam bergantung 35 ke RM55 kalau dia pakai RKM. Yang penting motosikal ni rantai dia 428 bagus lah. 428 ni besar. Jadi rantai daripada factory kita tak perlu tukar. Ini pada rantai dia ada putih ni dia punya master link. Master link ni penting, jangan pasang terbalik. Kalau pasang terbalik kita mungkin tercabut master link. Lagi satu, kalau kita tukar rantai, jangan buang rantai ni. Kita perlu, macam saya simpan rantai ni dengan master link dia. Saya cuci rantai ni, simpan dengan master link. Walaupun rantai tu dah kendur, saya simpan untuk perjalanan jarak jauh. Sekiranya rantai saya putus, saya boleh gunakan rantai itu sebagai spare untuk jalan sampai ke tempat yang untuk repair. Jadi pada saya tak buang rantai selalunya. Bila saya tukar, saya akan simpan rantai ni, ikatkan dan saya simpan dalam tumbuk untuk emergency use. Rantai tak perlu baru, kita boleh guna yang lama untuk emergency use. Baiklah YouTube, itu saja mengenai sprocket sikit-sikit. Lain-lain tak ada apa lah. Saya rasa saya pasangkan balik ni. Dan terima kasih kerana menonton video saya.